Hello doktor. Hello, Apakah nama penuh doktor? nama saya Muhammad Aizat bin Muhammad Saad. Doktor merupakan pakar dalam bidang. Saya bidang ortopedik. Okay. Doktor merupakan graduan dari universiti mana? Saya daripada Universiti Malaysia Sabah dan saya mendapat master dalam ortopedik di Universiti Sains Malaysia. Doktor berasal dari mana? Saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Adakah pakar ortopedik merupakan cita-cita sejak kecil? Ya, pada masa saya di bangku sekolah, kawan saya terlibat dalam kemalangan. Jadi berdasarkan kesan daripada itu, saya timbul minat untuk menjalani latihan sebagai doktor bahagian ortopedik. Di sini adalah klinik. Di sini adalah bilik untuk plaster of Paris ataupun nama lain POP. Okay. Apakah satu perkara yang orang lain tidak tahu tentang anda? Interesting. Ramai yang tak tahu bahawasanya saya ni selalu terlibat dalam aktiviti seperti sukan lasak. Terutamanya pada zaman di bangku sekolah, saya terlibat dalam rugby dan juga bola sepak dan juga takraw lah. Hobi atau aktiviti yang dilakukan sewaktu masa lapang? Waktu lapang saya selalu berada bersama keluarga. Saya banyak spend masa saya yang terluang bersama dengan anak-anak dan isteri. Zaman sekolah perubatan anda seronok? Ya, sangat menyeronokkan. Pada masa itu saya boleh berinteraksi bersama dengan rakan-rakan, dan di samping itu saya dapat menjalani proses untuk menjadi seorang doktor. Pengalaman paling seronok sewaktu sekolah perubatan? Paling seronok ketika mendapat keputusan. Masa tu semua orang tengah suspend. Jadi bila nama kita diumumkan, masa tu adalah perkara yang seronok lah untuk kita rasa. Jika anda perlu memulakan semula sebagai pelajar pra-perubatan, adakah anda akan melakukan sesuatu yang berbeza? Saya rasa tak. Saya akan buat benda yang sama, dan saya rasa sangat berpuas hati masa dalam menjalani proses semasa undergraduate. Apakah kualiti yang diperlukan oleh doktor yang baik? Saya rasa untuk jadi doktor yang baik sebenarnya adalah sebagai seorang insan yang baik. Jadi bila kita seorang insan yang baik dengan niat kita, bahawasanya tidak semata-mata kerja, kita masukkan intipati sebagai kemanusiaan, dan di samping itu kita dapat mengejar dari segi agama dan juga bangsa serta juga negara. Apakah yang dimaksudkan oleh perubatan ortopedik? Perubatan ortopedik ini melibatkan proses di mana kita membantu pesakit untuk mendapatkan pergerakan. Jadi kalau sekiranya pesakit itu mengalami masalah untuk berjalan, kita akan bantu pesakit untuk kembali kepada fungsi sebagai seorang manusia. Kenapa ortopedik? Ortopedik adalah kerana benda yang sama, iaitu semasa saya di bangku sekolah, kawan saya terlibat dalam kemalangan. Jadi pada masa itu saya merasakan sangat trauma, dan saya rasa ortopedik adalah satu bidang yang sangat menyeronokkan kerana dia lebih kepada untuk kebolehupayaan seseorang itu untuk menjalani kehidupan.
Jadi itu satu-satu faktor utama saya memilih ortopedik. Common misconception tentang orto. Ortopedik selalunya digambarkan bahawasanya satu bidang yang melibatkan kerja-kerja yang kasar, tetapi sebenarnya kita juga ada bidang ortopedik yang berhubung kait dengan microscopic surgery dan juga rawatan seperti menyelamatkan anggota dan robotik. Bagaimanakah anda memulakan bidang perubatan? Saya mula bahagian perubatan sebenarnya sebelum saya memasuki bidang perubatan. Saya punya background kerana ayah saya merupakan profesor di Universiti Sains Malaysia. Di bangku sekolah lagi saya sentiasa hadir ke hospital dan juga mendapat pendedahan awal. Jadi daripada situ saya sudah memulakan saya punya minat untuk mencuburi bidang perubatan. Apakah yang anda suka tentang apa yang anda lakukan? Kebanyakannya kalau kita lihat adalah lebih kepada satisfaction kepada pesakit. Jadi bila mana kita dapat lihat pesakit dapat pulih, itu adalah satu nikmat yang kita tak dapat gambarkan. Apakah yang paling bermanfaat tentang bidang orto? Untuk bidang ortopedik, seperti yang saya maklum bahawasanya ortopedik sangat penting untuk membantu proses di mana pesakit yang terlantar boleh berfungsi seperti sedia kala. Di samping itu, rawatan-rawatan ortopedik dapat mencegah komplikasi perubatan yang lain. Itu adalah faktor utama. Apakah yang doktor ingin ubah tentang persekitaran kerja doktor? Terutamanya sekarang saya selain daripada menjadi pakar ortopedik, saya juga ditugaskan sebagai pensyarah. Jadi sedikit berbeza dengan juga pakar ortopedik biasa. Saya haruslah terlibat dalam kajian dan juga sumber dari segi pengajaran. Jadi ada sedikit cabaran yang saya alami. Namun saya ambil ini sebagai satu benda yang positif untuk saya bantu dan juga melanjutkan lagi karier saya. Apa lagi yang anda ingin orang tahu tentang persekitaran kerja anda? Saya rasa yang paling utama adalah dari segi persekitaran kita agak kondusif, kita mempunyai satu kerjasama yang baik, sama ada di bahagian staf sokongan dan juga dari segi semangat pasukan itu. Ini sama juga dengan ideologi jika kita terlibat dalam sukan, di mana kita sebagai satu entiti yang sama-sama perlu untuk bagi membantu pesakit kita. Okey, seperti yang kita lihat di sini adalah klinik di mana di sini kita mendapatkan rawatan yang memfokuskan untuk bahagian perawatan luka dan juga perawatan pesakit yang memerlukan plaster of Paris ataupun casting yang saya rasa purata yang kita hadapi satu hari sekitar 100 hingga 200 pesakit. Apakah jadual biasa anda di dalam dan di luar hospital? Seperti yang saya sedia maklum, bahawa saja kita punya bidang seperti sebagai pensyarah, kita juga ada tanggungjawab untuk melakukan kajian. Di samping itu pembedahan. Jadi kenal pasti jadual dan juga urus takbir yang bagus dapat membantu proses ini berjalan dengan lancar. Apakah masalah ortopedik yang paling common
Masalah ortopedik paling common bergantung kepada kes seperti kemalangan. Kemalangan terutamanya di Malaysia, kita mempunyai purata kes yang agak tinggi, disebabkan oleh banyak faktor. Terangkan kes perubatan pertama anda. Kes yang pertama saya buat adalah kes kepatahan di bahagian tulang radius, di mana pada masa itu saya sebagai doktor pelatih, saya diberi mandat oleh saya punya doktor untuk melakukan proses aplikasi plaster of Paris, dan alhamdulillah daripada proses itu pesakit dapat sembuh dengan lancar. Beritahu saya tentang kes anda yang paling mencabar. Kes yang paling mencabar setakat ni disebabkan saya sekarang ceburi satu disiplin di dalam ortopedik, iaitu advanced trauma. So kes-kes yang kita hadapi adalah agak rumit, namun seperti yang kita sedia maklum, kita mempunyai pasukan yang cukup untuk kita rawat sakit jenis yang rumit. Terangkan kes perubatan anda yang paling berjaya setakat ini. Kes perubatan yang paling berjaya saya setakat ini adalah kes di mana pesakit yang mempunyai kepatahan tulang yang menyebabkan dia tidak boleh berjalan selama lebih kurang 1 tahun disebabkan oleh jangkitan kuman. Jadi apa yang kita lakukan di sini, kita panjangkan tulang dan dapatkan kesembuhan, dan alhamdulillah pesakit mampu berjalan seperti sedia kala. Siapakah inspirasi anda? Inspirasi saya terutamanya kalau di bahagian sebagai seorang individu, of course ayah saya. Jadi ayah saya sudah mendidik saya daripada kecil lagi, dan dengan semangat beliau, jadi saya ambil perkara ini untuk saya usahakan yang terbaik. Favorite series? Favorite series, saya jarang tengok movie, tapi kalau saya ada masa, selalunya saya suka genre yang a little bit yang slow, macam komedi, dan mungkin sedikit pasal Korea movie. Favorite Marvel character? Favorite Marvel character adalah Iron Man. Superpower yang anda ingin miliki? Superpower yang saya ingin miliki Iron Man lah. Basically apa yang Iron Man ada tu saya nak dapatkan. Sekiranya anda memiliki masa, tahun manakah yang anda ingin pergi? Saya paling suka masa saya primary school. Ideal vacation place? Switzerland, Eropah atau Amerika? Europe, Road trip atau flight? flight. Apakah erti kejayaan kepada anda? Kejayaan bagi saya adalah di mana kita lihat apa yang kita dapat tu dan kita merasa content. Maksudnya kita syukur, dan mungkin kita rasa satu rahmat lah, ataupun satu pemberian daripada Tuhan untuk kita hidup di dunia ni. Favorite quote? Keranamu kami ada. Nasihat yang anda tidak akan lupa? Nasihat yang saya perolehi again sama juga daripada ayah saya juga. Bahawasanya kalau kita takut untuk gagal, jadi kita tidak akan mencuba.
Jadi satu quote yang selalu saya ingat adalah dare to fail. So kita kena berani untuk gagal. Kerana daripada kegagalan itu mungkin kita akan dapat ilham ataupun berjaya di kemudian hari. Apakah matlamat atau impian untuk masa depan? Matlamat saya, kalau boleh, saya nak settlekan untuk anak-anak saya lah. Fokuskan untuk build up saya punya anak-anak untuk dapatkan pembelajaran yang baik dan kerjaya yang baik. And one final question, Doktor. Apakah nasihat yang akan anda tawarkan kepada seseorang yang mempertimbangkan kerjaya ini? Okay, pertama nasihat saya, kadang-kadang orang beritahu bahawasanya kita perlu minat untuk kita ceburi sesuatu bidang. Namun pada saya, memang minat itu penting, tetapi tidaklah 100%. Kadang-kadang kalau kita tanya kenapa kita minat sesuatu cabaran yang kita belum pernah alami, jadi kita kena dapatkan pendedahan. Melalui pendedahan barulah kita tahu apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka. Sebelum kita katakan tidak pada satu profession ataupun lebih utamanya pada ortopedik, dengar dulu, datang dulu dan kita evaluate sendiri. Barulah kita boleh buat keputusan yang baik. Thank you, Doktor.